Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Nawaitu ta'lamu wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha wajhilah wa qurbi wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kata dia, adab buang air. Ini satu bab, satu fasal pada menyatakan adab-adab buang air. Bila sebut adab-adab buang air ni, maka yang dimasukkan dengan buang air di sini ialah air besar dan air kecil, yakni berak dan juga buang air kecil, maksudnya kencing. Jadi dua-dua ni ada adab, ada adabnya. Jadi kita bila sebut adab di sini pula, kita kena faham melengkapi adab-adab tu perkara yang wajib dan perkara yang sunat. Bila sebut adab, maka melengkapilah adab-adab itu pada perkara yang sunat dan pada perkara-perkara yang wajib. Tu kena faham tu. Dalam adab kita buang air tu ada adabnya yang sunat dan ada adabnya yang wajib. Baik, dengar ya. Kata dia kalau dalam apa? Kalau dalam yang Arab ni dia terbahagi kepada dua. Adab tu adab qada'ul hajah fil makani al-mu'addi liqada'il hajah. Ada adab qada hajat pada tempat yang disediakan untuk qada hajat. Ada sebab kita buang air kecil, buang air besar ni ada tempat yang dikhaskan untuk kita buang air besar. Ada adab dia, seperti dalam tandas ataupun dalam jamban. Jadi kan bila sebut tandas ataupun jamban ni, itu memang tempat yang disediakan untuk buang air besar dan untuk buang air kecil. Itu ada adab yang tersendiri. Ada juga adabnya, adab buang air besar ataupun buang air kecil pada tempat yang bukan disediakan untuk buang air besar, untuk buang air kecil. Seperti dalam dia kata fis sahra, di padang, dalam hutan ke ataupun di tengah-tengah padang ke, di semak-semak samun dalam hutan ke, itu bukan tempat yang dikhaskan
untuk buang air besar atau buang air kecil, yang tu pun ada adab-adab dia yang tersendiri. Dan adab tu pula ada perkara yang wajib kita kena turut. Yang wajib kita kena buat. Kalau tidak hukumnya haram lagi berdosa. Nanti kita tengok ya. Baik, kata dia barang siapa. Barang siapa tu tak kira lah. Siapa-siapa pun tak kira lah. Barang siapa buang air. Sama ada buang air besar atau air kecil. Okay, tengok. Di tempat yang disediakan. Di tempat yang tiada tandas. Maksud tiada tandas ni bukan tempat yang disediakan untuk buang air kecil ataupun bukan tempat yang disediakan untuk buang air besar. Dia contohkan apa? Seperti di tengah lapang. Di tengah lapang. Di tengah lapang tu maksudnya di padang. Di padang ataupun dalam hutan. Macam tu. Okay. Atau dalam semak. Dalam semak. Baik. Baik. Dia kata adab yang paling utama ni haram menghadap kiblat atau membelakangkan kiblat. Dalam kitab yang Arab ni dia kata kalau tempat tu tempat yang tidak disediakan untuk buang air besar atau buang air kecil, dia kata alla yastaqbilal qiblata wala yastadbiraha wujuban. Wajib illam yaj'al lahu sutratan sahihatan. Tengok dia sebut sana bahawa tiada menghadap kepada kiblat wala yastadbiraha dan tidak membelakangkan kiblat. Wajib. Hukumnya wajib. Ni adab ni. Maknanya dalam ni disebut dia kata haram menghadap kiblat atau membelakangkannya. Jadi ibarat tu lebih kurang. Satu terus letak pada hukum haram. Mana bila letak hukum haram menghadap kiblat atau membelakangkan kiblat hukumnya haram. Maka fahamnya apa? Fahamnya wajib tak kita jangan menghadap kepada kiblat dan jangan kita membelakangkan kiblat. Wajib. Dalam Arab ni dia kata bahawa tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangkan kiblat wujuban, wajib. Wajib tu illam yaj'al lahu sutratan, jika tiada dijadikan baginya bagi orang yang buang air kecil, buang air besar di luar daripada jamban atau tandas ni, sutratan, ada sutrah, sahihatan yang sahih. Mana apa ni sutratan? Sutrah yang betul. Maksud ada dinding ke, ada pelindung ke. Kalau pelindung tu sahih yang benar mengikut syariat, dia kalau sutrah tu pelindung tu yang ikut syariat tu dia ada syarat. Dalam ni disebut nanti. Kalau kita buang air besar, buang air kecil di padang ke, mesti ada sutrah. Sutrah tu mesti ada tempat perlindungan yang terlindung badan kita daripada pandangan orang ramai. Okey, baik. Itu kata adab dia alla yastaqbilal qiblata wala yastadbiraha wujuban. Jadi tu dalam ni terus dia kata haram menghadap kiblat atau membelakangkannya. Baik. Atau ada dinding, haram juga ni. Maksudnya haram juga. Maksudnya wajib jugalah ni. Atau ada dinding. Dinding. Tapi dinding tu tidak sahih mengikut hukum syarak. Maksudnya tidak benar ikut syarak. Mana ada dinding tapi tak ikut macam mana syarak punya perintah. Allah dan Rasul punya perintah. Baik, dia kata atau ada dinding, tetapi jarak antara orang yang buang air besar, buang air kecil, dia jarak di antara orang yang buang air besar dan orang yang buang air kecil itu dengan dinding itu lebih daripada 3 hasta. Maksudnya kan jauh-jauh.
tiga hasta. Ni satu hasta lah. Ni kalau kita buat gini ni satu hasta, dua hasta, tiga hasta. Jadi jarak di antara dinding dengan orang yang buang air kecil, buang air besar tu, jarak dia 3 hasta. Satu hasta lebih kurang dalam 1,5 kaki. 1,5 kaki. Jadi 1,5 kaki tu 1,5 jadi berapa? 2, 3. 3 kaki campur lagi 3 kaki setengah. Campur lagi 1,5 kaki. 4 kaki setengah. Lebih kurang dalam 1,5, 1,5, 3. 2. 1, 2, 3. 3 campur 4. Jadi 4 kaki setengah. Jarak tu jauh di antara orang yang buang air besar dengan buang air kecil tu ada dinding, tapi dinding tu jauh, lebih daripada 3 hasta. Maka yang macam tu pun hukumnya apa? Haram juga. Haram juga hukumnya tu. Baik. Walaupun ada ini kan, ini khas pada tempat yang bukan tempat buang air besar. Kalau dalam tandas atau dalam jamban tak apa. Walaupun dalam tandas tempat tu berdinding, ada pintu. Tempat kita buang air besar tu dia luas, jarak dia tapi ada dinding lah. Dinding tutup dengan pintu. Yang itu khas. Yang itu tak apa. Ini masalahnya kalau di tanah lapang. Tempat tu bukan tempat buang air besar, bukan tempat buang air kecil. Jadi yang macam tu kena ikut syarak punya cara. Dinding dia tu mesti kena rapat. Kurang daripada 3 hasta jarak di antara orang yang buang air besar atau buang air kecil itu, mesti jarak dinding tu dekat dengan dia. Itu tempat yang bukan untuk buang air besar atau bukan untuk buang air kecil lah. Macam dalam hutan atau dekat. Ini pun haram juga ni. Ataupun ada dinding. Dinding tu dekat dengan dia. Yang ni dinding dekat tu maksudnya kurang daripada 3 hasta lah. Tapi dinding itu rendah. Rendah. Jadi kalau syarat dia mesti tinggi. Tinggi tu mesti apa? Dalam ni rendah kita tidak sampai 2/3 hasta. Jadi maksudnya satu hasta dinding tu, satu hasta dah cukup dah. Satu hasta, katalah satu hasta macam ni kan. Tegak macam ni, dinding tu tegak satu hasta, mana 1 kaki setengah. 1 kaki setengah dia tegak daripada tanah tu, daripada lantai tu, atau daripada tanah tu tegak dinding tu 1 hasta. Kalau kita duduk pun tak nampak kita punya aurat daripada pinggang ke bawah tu tak nampak. Itu tak haram. Tapi kalau ada dinding, tapi dinding tu tidak sampai 2/3 hasta. Ini 1 hasta, tak 1, 2. Tak sampai, maksudnya tak sampai 2/3 hasta tu maksudnya ialah lebih kurang dalam berapa inci je? 6 inci je. Lebih kurang katalah 6 inci. Daripada tanah tu 6 inci je. Kalau kita duduk, saya nampak peha kita, nampak pinggang kita. Jadi yang tu pun hukumnya adalah haram. Jadi faham kita dalam ni ya. Pertama yang kita faham dalam perangkap yang pertama dalam kitab Hidaman Penuntut ni, dia kata kalau kita buang air besar di tempat yang bukan disediakan untuk buang air besar atau buang air kecil, bukan jamban lah. Senang kita kata bahasa kita ni bukan jamban, bukan tandas. Tanah lapang, padang atau hutan, tak kira lah dalam semak. Maka syarat yang paling utamanya ialah jangan menghadap kepada kiblat ataupun membelakangkan kiblat. Sebab itulah kalau kita pergi hutan atau pergi mana tempat lah, jadi kita kena pastikan manakah arah kiblat. Pasal apa? Sebab kalau kita buang air besar, buang air kecil, kalau menghadap kiblat walaupun dalam keadaan tak tahu sekalipun, maka hukumnya haram. Apatah lagi dia tahu. Ataupun membelakangkan kiblat. Kiblat sini contoh kan. Tapi dia buang besar belakang, membelakangkan kiblat. Membelakangkan kiblat. Mana dia arahkan punggung dia tu ke arah kiblat. Belakang. Jadi itu pun haram. Ataupun berdepan. Berdepan dengan kiblat. Hukumnya haram juga.
Mana kita kena melawani arah kiblat tu. Jangan arah kiblat dan jangan membelakangkan kiblat. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, mesti kena ada dinding. Mesti kena ada dinding. Dan dinding tu pula mengikut syarak yang sahih. Yang syarak suruh. Apa dia? Dinding tu mestilah jarak antara dinding dengan orang tu 3 hasta lebih. Bukan jarak dia. Jangan lebih daripada 3 hasta. Kalau lebih 3 hasta tak boleh. Setakat 3 hasta boleh lagi. Jangan lebih daripada 3 hasta. Jangan. 4 kaki setengah. Jangan. Lebih pada 4 kaki setengah jarak tu. Tak boleh. Kalau dalam jamban rumah kita tak apa. Baik. Ataupun dinding tu ada. Dekat pun dekat. Tapi dia punya tinggi dia tak cukup. Tak lebih daripada 2/3 hasta. Tak sampai 2/3 hasta. Tak sampai. Kalau 2/3 hasta boleh lagi. Katalah kalau kita bagi kaki setengah tu, kita katalah lebih kurang sekaki. 1 kaki. Tinggi dia sekaki. Boleh lagi. Okey. Baik. Adapun kalau ada dinding. Ini masalah ni, masalah ya. Masalah ni adapun kalau ada dinding. Tingginya lebih daripada 2/3 hasta. Yang ni hampir 1 hasta ataupun 1 hasta lebih. Dan kedudukannya, kedudukan orang yang buang air besar, buang air kecil tu dengan dinding tu tidak lebih. Mana dekatlah daripada 3 hasta. Kurang daripada 3 hasta jarak di antara orang tu dengan dinding tu. Atau dalam tempat, ni dia dah masuk dalam tempat yang disediakan untuk buang air besar, buang air kecil. Itu lain lah tu hukumnya. Tapi sebabkan ditulis macam tu, kita baca. Okey. Atau dalam tempat yang memang disediakan untuk buang air. Tandas. Saya kan tuan-tuan, guru saya lah. Guru saya, Allahyarham, Baba Abdul Aziz bin Syafi'i tu. Dia kata di antara tandas dengan jamban ni, manakah sebenarnya yang tepat? Jamban atau tandas yang tepat? Kalau tandas ni kan, makna dia apa? Bahasa apa? Wallahualam ni. Tapi kalau sebut jamban ni, tuan-tuan ya, cuba eja dalam jari. Jamban, jim, mim, ba, nun. Ada makna tu. Jim, jalan. Jim, jalan. Min, masuk. Jim, mim, ba, nun. Buang najis. Jalan, masuk, buang najis. Itulah makna dia. Jalan, masuk, buang najis. Itu kata jamban tu. Kalau tandas, apa? Wallahualam. Tapi kalau jamban, jalan, masuk, buang najis. Itu yang tepat. Bahasa orang dulu-dulu, itu yang paling tepat. Jalan, masuk, buang najis. Jadi, kata dalam ni tandas. Tapi guru saya kata, tandas ni kurang tepat dia kata. Yang tepat sekalinya, bahasa jamban lah. Okay. Tidaklah haram menghadap kiblat atau membelakangkannya. Tengok yang faham ya. Kalau di rumah kita, kebetulan lah. Kebetulan ke, ataupun kita rasa pemaju perumahan tu memang buat jamban rumah kita tu, tandas tu menghadap kiblat. Tapi ada dinding, tak haram. Yang macam tu tak haram. Yang haramnya ialah menghadap kiblat atau membelakangkan kiblat dengan tidak ada dinding. Dengan tidak ada dinding. Dengan tidak ada dinding. Ataupun ada dinding, tapi dinding tu tidak menepati piawaian syarak. Jadi, yang tu tak boleh, tak sah, tak boleh jadi hukumnya lain. Kalau ada dalam tandas, ada dinding, ada pintu, tutup rapat, maka menghadap kiblat atau membelakangkan kiblat itu tidak haram. Tu ingat tu. Okey. Kemudian kata dia, nanti saya tambah-tambah tau. Sebab rujukan saya ni banyak lagi ni. Banyak. Dia punya tu banyak. Baik. Kemudian, dia kata sunat masuk tandas dengan kaki kiri. Sunat masuk tandas dengan kaki kiri. Tengok ya, dalam kitab yang saya rujuk ni tuan-tuan. Dia kata, taqdimu yasari inda dukhul, mendahulukan langkah kaki kiri
inda dukhul, semasa nak masuk tandas. Okey. Kalau tidak ada kaki, kalau tidak ada kaki kiri, apa ganti dia? Tongkat. Maka tongkat tu kena masuk dulu. Tengok. Sampai macam tu. Katalah ada orang kan tuan-tuan. Ada orang yang kaki kirinya terpotong. Okay, kaki kirinya kudung terpotong. Jadi bolehkah dia masuk kaki kanan? Boleh tu memang boleh. Tapi hukumnya dia sudah melanggar akan adab. Walaupun dia tak ada kaki kiri, tapi ada ganti tak? Kalau kaki palsu ke atau ke tongkat ke, dia kena masukkan juga. Sunat bagi dia nak memasukkan ganti kaki kiri itu untuk masuk ke dalam tandas. Tu huraian kata guru saya kata macam itulah. Sunat masuk tandas dengan kaki kiri. Walaupun kaki kiri dah tak ada sekalipun, masukkanlah ganti bagi kaki kiri. Masuk tapi sebelum masuk tau. Sebelum masuk dalam tandas tu, dalam jamban tu, sambil membaca dekat pintunya, yakni sebelum masuk. Sebelum badan kita masuk, sambil-sambil nak langkah tu, mulut kita basuh. Sebelum daripada kita nak masukkan badan kita semua dalam tandas tu, nak baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Masuk tu. Masuk masuk dalam tandas tu, nak baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Tapi dengan syarat bukan di dalam. Bukan di dalam tandas tu. Katakanlah kita begini tuan-tuan. Sebabkan gaduh-gaduh sangat nak masuk tadi ni. Dah termasuk dah terus. Teringat tak baca doa? Boleh baca tak? Boleh. Tapi dengan syarat. Jangan dilafazkan doa tadi. Jangan dilafazkan dengan mulut. Kalau dah termasuk dalam tandas tu dah masuk. Tapi sekiranya kita belum lagi buang air besar atau buang air kecil, masih boleh tahan lagi. Kita sunat keluar balik, masa nak langkah kaki kiri tu kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Tapi kalau dah masuk, dah terbuang air dah, nak keluar balik tak boleh tu. Pasal apa? Kita sudah terbuang air besar, terbuang air kecil kan. Boleh baca tak? Boleh. Tapi dengan syarat jangan dilafazkan. Jangan dikeluarkan suara. Baca, boleh baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is tu. Boleh. Baik. Setengah daripada riwayat kan. Bismillah tu sunat juga baca. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Wa mina rijsin najisi. Dia dah tambah wa mina rijsi an najisi. Itu tambahan. Ada setengah kitab dia tambah. Dia tambah ni berpandu kepada hadis rawahu Ibnu Majah. Wa hasanahu al-Hafidz Ibnu Hajar fi Tanuhil Afkar. Dalam ni maksudnya ada hadis juga yang Nabi membaca bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is wa minar rijsi an najisi. Itu ada hadis riwayat. Tapi ada hadis lain sebut setakat tu je. Tak baca bismillah pun, baca Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Setakat tu je. Jadi mana-mana pun boleh kita amalkan. Sebab apa? Sebab masing-masing ada nas, masing-masing ada hadis, masing-masing ada dia punya dalil. Baik. Jadi kalau nak tambah pun boleh. Nak tambah bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is wa minar rijsi an najisi. Boleh. Okey, dalam kitab ni dia baca Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is saja. Tidak ada lafaz bismillah. Baik. Kemudian arti Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is tu, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Tuan-tuan ya, syaitan ni kan, tuan-tuan ya, syaitan ni kan
dia satu makhluk yang Allah buat tuan-tuan. Dia tak macam kita. Minta maaf lah kalau malam ni saya cakap macam ni, kadang-kadang ada orang yang tersinggung. Tapi saya minta maaf tuan-tuan. Syaitan ni tuan-tuan ya. Dia boleh menukarkan diri dia. Katalah dia tu jantan. Dia jantan. Tapi ada masa-masa yang dia perlu tukar jadi betina. Maka dia jadi betina. Kalau masa-masa dia perlu menukar diri jadi jantan. Maka dia akan tukar jadi jantan. Tuan-tuan, itu syaitan, itu iblis. Itu syaitan tu macam tu. Allah bagi dia kelebihan macam tu. Jadi kan tuan-tuan, sebab tu dalam dengan minal khubusi wal khaba'is. Tengok, khubus tu syaitan jantan, khaba'is tu syaitan betina. Syaitan betina kelebihan dia, kejap dia jantan, kejap jadi betina. Contohnya, katalah dalam kumpulan tu, dalam kumpulan syaitan tu jantan aja. Tapi nak beranak ni kena betina. Maka seorang ataupun satu ekor betina, satu ekor syaitan jantan ni, dia berubah jadi betina. Maka bila jadi betina, maka dia boleh beranak, dan beranaknya pula bukan beranak sikit-sikit. Jadi tuan-tuan ya, na'udzubillah min zalik lah. Kejap tukar jantan daripada lelaki, tukar pun jadi perempuan tuan-tuan ya. Itu setengah daripada sifat syaitan tu. Itu setengah daripada sifat syaitan tu tuan-tuan tu. Jagalah, itu syaitan macam tu. Syaitan dah buat, dah Allah buat dia lelaki, bertukar pula jadi betina, jadi perempuan pula dah. Macam tu lah. Syaitan tu Allah buat dia macam tu. Boleh tukar jadi jantan, boleh tukar jadi betina. Baik. Itu sifat dia macam tu. Jadi kita berlindung diri kita nak masuk tanah ni daripada syaitan jantan dan syaitan betina tuan-tuan sekalian. Kenapa? Kenapa tuan-tuan? Nabi suruh baca doa ni kerana tuan-tuan, tempat yang paling syaitan suka ni ialah tandas. Salah satu daripada tempat-tempat yang banyak syaitan ni ialah tandas, jamban, tempat buang air besar, tempat buang air kecil tu. Sebab tu dalam tanah jamban ni tuan-tuan, kita kena jaga betul-betul. Sebab apa? Dia ada dalam kitab dalam kitab Bidayatul Hidayah tuan-tuan. Kalau kita tak baca doa ni, maka syaitan tu akan berak, akan buang air besar, buang air kecil di atas kepala kita tuan-tuan. Sebab tu tandanya apa? Tanda orang yang syaitan berak atas kepala dia, ataupun syaitan kencing atas kepala dia, kepala dia tak fikir kebaikan, dia fikir jahat aja. Fikir tak baik aja tuan-tuan. Negatif je pemikiran dia. Itu tanda syaitan kencing banyak dah tu, berak banyak dah tu. Baik. Tengok kemudian jadi faham kita sini, nak masuk tu langkah kaki kiri. Sambil nak masuk tu nak baca doa. Baik. Kalau tidak ada kaki kiri, maka sunat juga hukumnya dimasukkan ganti daripada kaki kiri tu. Gantinya apa? Kalau tongkat dulu. Kalau kaki pasu tu dulu. Baik. Itu cara masuk. Itu masuk. Okey. Kalau nak keluar, sunat keluar daripada tandas atau jamban ni dengan kaki kanan. Dan bila dah sampai keluar, bukan sambil-sambil tu badan kita separuh masih dalam tanah lagi tak. Dah keluar tu, baru kita baca doa pula, alhamdulillahillazi azhaba anil adha wa afani. Baca doa tu. Baca doa alhamdulillahillazi azhaba anil adha wa afani. Baik. Ataupun dalam kitab ni dia suruh tambah lagi doa tu. Tengok yang kenapa tuan-tuan ya? Kenapa tuan-tuan ya? Pernah tak kita tanya pada guru ke, tanya pada diri sendiri ya? Kenapa Islam ni, agama kita ni tuan-tuan kan, nak makan kena doa, masuk tandas doa, sudah makan pun doa, masuk rumah doa, keluar rumah doa, masuk dalam kenderaan doa,
keluar kenderaan, doa. Tengok kenapa penuh dengan doa-doa dalam kehidupan kita tuan-tuan sekalian. Kerananya hikmahnya tuan-tuan, Allah Nabi tak nak kita putuskan diri kita dengan Tuhan. Sebab itulah masuk rumah doa, keluar rumah doa, nak mengaji doa, mengadap makan doa, dalam tandas doa, dalam tandas pula. Nak pergi buang air besar doa, keluar tandas dah habis buang air besar, dah buang air kecil doa. Nak pakai baju doa, nak pakai serban doa. Semuanya penuh dengan doa tuan-tuan. Kenapa? Sebab Allah Islam ni tak nak kita bercerai. Tak nak kita putus hubungan dengan Tuhan. Itu kata guru kami lah. Doa semata-mata tuan-tuan. Baik. Okey. Baca doa. Alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Artinya segala puji, itu 4 puji itulah. Puji-pujian itu bagi Allah Taala, azhaba anil adza, yang telah menghilangkan. Azhaba tu maksudnya menghilangkanlah. Azhaba tu maksud pergi zahaba tu, tapi tambah azhaba tu mana yang menghilangkan, ani daripada aku ni, al-adha, perkara yang menyakiti. Ini dalam ni dia kata kerusingan. Jadi menyakitilah. Najis dalam perut kita. Kalau kita nak, kalau dia nak keluar, kita boleh tahan dia tak? Tarik. Jangan keluar dulu. Tunggu Ustaz, boleh tak? Tak bolehnya. Pasal apa? Itu menunjukkan kita lemah. Itu menunjukkan kita tu adalah lemah. Dengan najis kita sendiri, kita kalah. Kalau dia nak keluar, tak boleh buat apa lah. Tinggal kerja kita, tinggal belakang, tinggal. Walaupun tengah mengajar ni, tinggal. Kalau tidak nanti terkeluar kat situ, siapa nak ni? Siapa nak basuh pula ni tuan-tuan tak? Baik. Sebab itulah kita ni, Zohir kita ni adalah insan yang lemah ni. Baik. Jadi al-azhar tu maksudnya yang menyakiti. Dalam kita kerusingan. Wa afani, daripada aku. Dia kerusingan daripada aku dan memberi aku afiah. Afiah kesihatan. Jadi maknanya najis dalam perut tu bukan benda baik tu. Dia kena buang. Tandanya kalau orang tu tak sihat, tak afiah ni, dia payah nak buang air besar. Dia payah nak buang air kecil. Tu penyakit lah tu. Penyakit. Tu penyakit tu. Baik. Dah. Sebab tu dah digabungkan sini. Dia kata al-azhar dengan afani tu. Digabung dua-dua. Pasal apa? Sebab dua-dua ni bersengkut paut. Bersengkut paut. Lepas tu dalam perut kita ni, kalau perut kita penuh dengan najis ni, badan kita pun rasa lemau. Rasa lemah je. Rasa macam tak sihat je. Nak buat kerja pun tak senang. Jadi sebab tu lah, bila ada benda tu, dia kena buang. Baik. Jadi itu nikmat tu. Nikmat. Dapat buang air besar tu, nikmat besar tu. Sebab sihat bergantung kat situ. Nabi kata, punca penyakit manusia daripada perut dia. Daripada perut dia lah. Makan macam-macam. Tengah malam pun makan lagi. Tengah malam pun makan lagi tuan-tuan sekalian. Manusia tu macam tu. Tengah malam. Tengok bunyi ting 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 bunyi. Dia tengok ada orang tengah masak makan tuan-tuan sekalian. Okey. Itu penyakit macam tu, penyakit. Itu penyakit tu. Baik. Kemudian dan tambah lagi daripada doa tadi ni, tengok doa lagi ni. Apa tambahannya? Allah mutahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahish. Tengok doa lagi tuan-tuan, penuh dengan doa. Dan Allah Taala ni pula bila kita berdoa tuan-tuan, dia sentiasa mengkabulkan permintaan kita tu. Jadi bacalah, lepas baca Allahu alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani, kita tambah pula doa Allah mutahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahish. Okey, apa makna dia? Artinya ya Allah Tuhan, ya wahai Tuhanku, ataupun Allahumma ya Allah ya Tuhanku. Sebab ada Allahumma tu. Ya Allah ya Tuhanku,
sucikanlah. Tahhir qalbi, sucikanlah hatiku. Minan nifaq, daripada penyakit munafik. Betul tak? Sucikan hatiku daripada nifaq. Nifaq tu nama penyakit tu. Munafik itu orang yang bersifat dengan nifaq tu namanya munafik. Ya tak? Jadi munafik ni terbagi pada dua. Minta Allah Ta'ala sucikan hati kita daripada penyakit nifaq. Nifaq tu terbagi pada dua. Dua-dua sekali lah. Kita minta Allah sucikan kita daripada penyakit nifaq. Nifaq yang pertama tu nifaq pada amal. Nifaq berpura-pura pada amalan. Macam mana tu? Oh, depan orang dia punya sembahyang lama, ya Allah. Baca ayat panjang-panjang. Tapi belakang orang di rumah baca subuh tu baca inna ataina. Tapi kalau di masjid, Masya Allah, baca surah panjang-panjang. Pegang tasbih depan orang. Macam tu. Tapi bukan sebenar pun. Belakang orang tak pegang apa pun. Itu orang panggil penyakit munafik. Penyakit nifak pada amal. Yang tu masih selamat lagi. Iman tu ada lagi tu. Tapi kalau nifak pada agama. Makna yang kedua, nifak pada agama. Nifak pada agama tu, jaga-jaga itu orang panggil kufur indallah. Kufur di sisi Allah Ta'ala. Maksud kufur di sisi Allah Ta'ala tu apa dia? Yang di sisi Allah Ta'ala, orang yang nifak pada din ni, pada agama ni, kafir. Apa makna dia? Makna nifak pada agama ni, dia menyembunyikan kekufuran dia dan dia menzuhirkan keislaman dia. Padahal dalam hati dia tak ada iman pun. Jadi kita minta Allah Ta'ala lindungkan kita daripada penyakit nifak. Sama ada nifak pada amal ataupun nifak pada agama lebih-lebih lagi. Kemudian wahassin farji, dan peliharalah ataupun kawallah kemaluan aku. Farji itu kemaluan. Farji itu asal mana farji itu lubang. Jadi semua orang kemaluan dia berlubang belaka. Kau tak berlubang, macam mana nak keluar kencing tu? Macam mana nak buang najis tu? Jadi benda farji itu termasuklah kemaluan lelaki dan juga kemaluan perempuan. Pelihara minal fawahish, daripada fahsya. Yakni yang kata fahsya tu, fawahish tu, minal zina, minal liwat, daripada zina, daripada liwat, dan daripada yang apa ni, maksiat-maksiat yang bersangkut dengan kemaluan. Minta Allah Ta'ala lindung. Jadi tambahlah doa ni. Masa keluar tu kita baca doa ni. Tambahan tadi daripada yang kata alhamdulillahillazi azhaba anil adza wa afani tu. Kita tambah lagi Allah mutahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahish. Okey. Sebenarnya kalau tengok dalam kitab Bidatul Hidayah tu, panjang dia cerita, Imam Ghazali panjang cerita bab fawahish tu. Banyak benda, bukan liwat, zina saja tak. Bahkan mengeluarkan mani dengan tangan sendiri, ataupun banyak lagi lah. Banyak lagi dalam tu, banyak lagi cerita tu. Itu sebab saya kata maksiat yang bersangkut dengan kemaluan. Itu fawahish tu. Minta Allah Ta'ala pelihara kita. Okey. Kemudian adab lagi. Ini adab lagi ni. Adab lah. Sama ada ini adab ni, sama ada kita buang air besar, buang air kecil di tempat yang disediakan untuk buang besar atau kecil, ataupun di tanah lapang atau dalam semak. Apa dia? Jangan memandang kepada kemaluannya. Jangan tengok pada kemaluan kita sendiri. Jangan tengok. Kecuali kalau ada hajat. Kecuali kalau ada hajat. Kalau ada hajat, macam mana kan? Itu hajat. Tengok. Macam kita tengok penyakit dekat kemaluan kita tu, ada gatal ke atau ada apa-apa ke, nak tengok, bolehlah. Tapi itu kalau ada hajat. Kalau tidak ada hajat, maka jangan. Jangan. Kalau tidak ada hajat, jangan.
Okey. Tadi kan tuan-tuan ya, doa tadi tu, doa yang kata Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasib faji minal fawahish tu. Kalau dalam kitab Imam Ghazali dia ada penambahan pula tu. Keluar pada tandas tu baca alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani tu. Habis baca tu kita beristighfar. Ghufranaka baru baca alhamdulillahilladzi azhaba anni azhaba anil adza wa afani. Lepas tu baca alhamdulillahilladzi azhaba anni azhaba, kan? Alhamdulillahilladzi, kan? Allah mutahhir qalbi minan nifaq wa hasifati minal fawahish, tambah ghufranaka keampunan engkau. Maksudnya kan atlubu ghufranaka, aku minta akan pengampunan kau. Pasal apa minta ampun pula ni? Sebab dalam tandas tuan-tuan macam-macam boleh berlaku dalam tandas. Ketika kita buat air besar tu mungkin kita lalai, mungkin otak kita fikir tempat lain. Sebab itulah ulama Nabi lah ambil pada hadis Nabi ni baca ghufranaka 3 kali. Lepas tu baru baca doa tuan-tuan sekalian. Minta ampun dulu dengan Allah Ta'ala. Sebab mungkin dalam tanah tu kita buat benda yang Allah Ta'ala tak redha, ataupun kita melakukan perkara maksiat dalam tanah tuan-tuan sekalian. Okey. Baik, seterusnya kata dia jangan memandang kepada kemaluan. Jangan pandang kemaluan. Jadi kenapa tuan-tuan? Jangan pandang pada kemaluan ni. Kalau tidak ada hajat. Kalau ada hajat tak apa, boleh tengok. Itulah. Pasal apa? Sebab di situlah kemaluan. Benda tu malu. Walaupun kita sendiri punya sekalipun. Jangan tengok tuan-tuan sekalian. Malu tu. Okey. Itu adab. Okey. Kemudian jangan memandang kepada najis yang keluar. Jangan memandang kepada najis yang keluar. Okey, terutamanya apa? Terutamanya kalau buang air besar, jangan tengok. Sebab apa ni? Sebab dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali kata, tengok benda tak baik. Najis tu benda tak baik tu. Tengok boleh mempengaruhi otak. Boleh mempengaruhi pemikiran kita, tuan-tuan. Walaupun najis tu keluar tu, apa yang kita makan je. Tapi benda tu benda kena buang, benda tak elok. Kalau dah tuan-tuan, kalau najis tu pun dilarang kita pandang, sebab benda tu tak elok, maka apatah lagi lah kalau benda lain yang tak elok. Maka peliharalah mata kita daripada melihat perkara yang tak baik ni. Termasuklah najis tu sendiri, tuan-tuan. Najis kita sendiri sekalipun. Baik, janganlah. Itu adab. Kemudian yang eloknya, kenapa dia kata yang eloknya ni? Tak ada hukum ke? Adakah hukum haram ke apa ke? Tengok ya. Yang eloknya, kencing jangan berdiri. Tengok, yang eloknya. Maksudnya afdalnya, kencing jangan berdiri. Jadi maknanya, adakah benda ni hukumnya haram ke? Ataupun sunat ke? Ataupun makruh ke? Ataupun wajib ke kencing berdiri ni? Jadi tuan-tuan, kalau merujuk kepada dalam kitab Bidayatul Hidayah, bagi Imam Ghazali, tuan-tuan sekalian, dia ada hukum dalam ni. Kencing berdiri tu ada kalanya wajib, ada kalanya sunat, ada kalanya haram, ada kalanya makruh. Baik, tengok ya. Sampai dia kata dalam ni kan, dia kata yang baik, yang eloknya kencing jangan berdiri. Nabi SAW ada berbuat demikian. Demikian, jadi kencing berdiri tu untuk menunjukkan harus. Baik, tapi hukum kencing berdiri tu bukan semata-mata harus. Ada kalanya kencing berdiri tu wajib. Baik, saya tengok dalam kitab ni tuan-tuan. Dalam kitab Muraqil Ubudiyah, karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bentani,
dalam sebut masalah adab buang air ni. Jadi dalam kitab ni tuan, dalam kitab Murukin Ubudiyah ni, dia kata macam ni. La tabul wa la tatagawwat qa'iman. Jangan kencing dan jangan buang air besar qa'iman dalam keadaan nak berdiri. Fadzalika makruhun. Maka demikian kencing berdiri ataupun berak berdiri itu makruh. Makruh ni kalau tidak ada sebab apa-apa, saja-saja nak kencing berdiri, makruh. Saja-saja nak buang air besar berdiri, makruh. Tapi kalau ada orang yang penyakit buasir, dia tak boleh duduk. Kalau duduk, dia keluar dia punya dubur dia keluar. Jadi akan boleh sakit dia. Maka yang tu wajib kena kencing, kena buang air besar berdiri. Bukan makruh lagi dah, wajib. Pasal apa? Sebab dia sakit. Baik. Dalam kitab ni kata illa melainkan walaupun hukum kencing berdiri itu makruh. Berak berdiri itu makruh. Dalam kitab ni katalah melainkan li ajli daruratin, melainkan kerana darurah. Kalau darurah maka tak makruh lagi lah kencing berdiri itu, tak makruh. Berak berdiri itu tak makruh kalau dalam keadaan darurah. Dia kata fala karahata, maka tidak makruh lagi kalau dalam keadaan darurah. Wala khilafa aula, dan tidak khilaful aula, bukan khilaful aula lagi. Makruh pun tidak, khilaful aula pun tidak. Kalau darurah, terpaksa kena kencing berdiri. Pasal apa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi datang, Nabi pergi sabatata qaumin. Sabatah tu tempat buang air kecil nak bagi satu kaum Arab Badui inilah. Itu sabatah qaumin fabala qa'iman. Maka kencinglah Nabi tu hal keadaan dia tu berdiri. Hal keadaan dia berdiri. Wafil hadis. Ini sabitlah hadis ni. Sabit dalam hadis. Wafil hadis. Salah satu aujuhin, 3 jalan, 3 wajah. Kenapa Nabi kencing berdiri ni? Diihtimalkan oleh para ulama. Para ulama kata macam mana? Dia kata ahaduha kenapa tak buat air mendidih? Yang pertama, kenapa Nabi kencing berdiri? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalika, kerana bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam nak melakukan demikian itu limaradin, kerana masa tu Nabi sakit. Masa Nabi kencing berdiri, Nabi sakit. Mana'ahu minal qu'ud, yang menegah akan dia akan Nabi itu daripada duduk. Jadi masa tu Nabi sakit yang menegah daripada duduk untuk kencing ni. Jadi Nabi kencing berdiri. Jadi tapi tidak makruh. Pasal apa? Sebab Nabi dalam keadaan darurah. Nabi sakit kaki, sakit lutut, nak duduk tak boleh. Okey. Yang kedua, Nabi kata, ulama kata wasani annahu istashfa bidzalika minal waja'is sulbi. Demikian itu Nabi yang kedua ni bahawa Nabi menuntut penyembuhan. Maksudnya Nabi nak menyembuhkan penyakit dia tu. Minal waja'i, daripada Nabi kencing berdiri tu kerana nak menyembuhkan penyakit. Penyakit apa tu? Penyakit tulang belakang. As-sulbi tu tulang belakang. Jariyan ala adatil Arab, kerana berlaku pada adat orang Arab, min annahum, daripada bahawasanya mereka itu yastashfuna, menuntut penyembuhan mereka itu minal bauli wal ghaid, daripada kencing berdiri, daripada kencing wal ghaid. Jadi Nabi minta tu bil bauli,
qiyaman. Nabi menutup, Nabi nak jadi ubat lah, mudah kata lah. Bila kencing berdiri tu, sembuh sakit belakang. Itu berlaku adat orang Arab. Wasalisu, dan yang ketiganya, annahu lam yatamakan minal qu'ud. Tak mungkin Nabi nak duduk. Fi zalikal makan, pada tempat tu. Pasal apa? Likasratin najasati, kerana banyak najis. Banyak najis kat situ, banyak najis. Nabi tak boleh duduk. Kalau duduk, dan saya terpecik najis tu pada pakaian dia. Jadi sebab tu dah Nabi tidak kencing dalam keadaan duduk. Jadi sebab tu dalam kitab ni kata apa? Dia kata yang eloknya kencing jangan berdiri. Jadi sebab apa? Sebab kencing berdiri itu makruh. Berak berdiri itu makruh. Tapi Nabi ada buat ni. Nabi buat tu bukan pasal makruh tu. Nabi buat tu sebab ada 3 sebab tadilah. Sebab apa? Sebab Nabi sakit. Kemudian sebabkan Nabi tu nak minta penyembuhan daripada sakit tulang belakang dia. Ataupun Nabi dapat tempat tu banyak najis. Okey, kemudian jadi kata dia, Nabi SAW ada berbuat demikian. Dia kencing berdiri tu untuk menunjukkan harus. Jadi boleh. Tapi boleh-boleh pun, tengoklah keadaan, sebab hukum kencing berdiri tu walaupun boleh sekalipun, tapi kalau saja-saja kencing berdiri, maka hukumnya adalah makruh. Baik. Pada pendapat saya, jika seorang tu uzur, tengok, mencangkung, dia uzur nak mencangkung pasal sakit lutut, maka dia haruskan dia kencing berdiri atau berak berdiri, ataupun dia buang hasil. Okay. Atau tidak habis keluar air kencingnya kalau dia duduk, maka dia wajib kena berdiri. Jika mencangkung, lebih elok kencing berdiri, lebih afdal, lebih baik dia kencing berdiri. Baik. Jangan masuk tandas tidak berkasut. Jadi mana? Sunat pakai kasut. Nak sunat, dia kata lubsul na'lain. Nak sunat pakai kasut, lapiklah kaki tu, sunat. Sebab tempat tu tempat tak baik kan. Sunat pakai kasut walaupun nak di rumah kita sendiri. Walaupun di rumah kita sendiri. Walaupun dalam tanah rumah kita bersih je. Tapi walaupun di rumah kita sendiri, sunat juga kita pakai kasut. Okey. Kemudian okey, dalam ni banyak ni. Cuma dalam kitab kita baca ni dia tak mendetailkan. Tapi nanti saya tambah-tambah apa yang ada, saya tambah sikit-sikit. Okay? Sekiranya buang air di tempat bukan tandas, dalam semak ke, dalam hutan ke, di tengah padang ke, janganlah dilakukan pada air yang tenang. Ini kalau kita kalau kita nak buang air besar dalam kolam ke, dalam telaga ke, jangan kita buang air besar, buang air kecil di tempat yang tenang, yang tidak berarus. Kenapa? Sebab menyakiti orang. Yang ni boleh jatuh haram ni. Katalah orang tu kan air tu memang digunakan untuk minum, untuk basuh pakaian, tiba-tiba kita kencing situ. Dah menyakiti orang dah. Haram itu. Atau kita berak kat situ. Haram. Mana contoh dia? Seperti dalam perigi. Dalam perigi telaga. Dalam telaga, dalam perigi, dalam sumur. Janganlah. Pasal apa? Sebab tempat tu bertakung je airnya. Dan tak mengalir pun. Kalau kita buang air besar kat situ, dah mencemarkan air tersebut, menyakiti orang. Ataupun parit yang tiada berarus, parit. Airnya sikit je, tak mengalir pun. Nak buang air kecil itu, buang air besar kat situ, menyebabkan tercemarnya air tersebut. Okey. Sama ada airnya sedikit ataupun banyak. Kecuali banyaknya air itu seperti sungai. Banyak sungguhlah. Buat air besar kat sini, tidak mudarat kat sana. Buat air kecil kat sini, tidak mudarat air kat sana. Pasal airnya banyak sangat. Macam seperti dalam lombong. Airnya tenang je. Buat air besar kat sini. Kat sana tak mudarat. Kalau buat air besar, buat air kecil kat sini, kat sana tak mudarat. Hanya tu apa lagi? Okey lagi lah. Sebab tu kata boleh lagi tu. Kalau banyak yang seperti sungai atau laut. Tidaklah makruh. Dia kata hukum asalnya makruh. Tapi kalau sekiranya menyakiti orang ramai, maka hukumnya adalah haram. Demikian juga pada air yang berarus. Kalau berarus tak apa. Dia tidak menyakiti orang. Sebab dia bila kita buang besar tu, air bawa sampai ke laut Cina Selatan tu. Tak adalah apa, tak ada masalah lah. Okey. Kemudian
Jangan buang air kecil atau besar di bawah pokok buah-buahan sekalipun ketika tiada berbuah. Yang ni kan kalau tengok dalam kitab yang saya baca ni tuan-tuan tengok dalam kitab yang Arab ni kan dia kata apa? Tengok ya. Dalam ni dia kata jangan buang air kecil air besar di bawah pokok. Di bawah pokok dia kata alla yabula tahta syajaratin musmiratin. Qad laghalaba ala zani alla yuzalu binahwi matarin aw sailin. Dia kata bahawa jangan kencing atau buang air besar di bawah pokok yang berbuah. Itu kan waqad ghalaba. Dan kalau dia tak yakin di atas sangkaan dia alla yuzala binahwi matar. Kecuali lah kalau aku buang air besar kat bawah pokok ni pun kalau hujan maka hujan bawa sekali najis tu pergi. Yang tu tak apa. Baik. Ataupun kalau tak yakin kata tempat ni kau buang air besar pun dia tak pergi mana-mana ni. Jadi hujan pun tak tahu hujan dia kata. Maka yang macam tu hukumnya apa tu? Kadang-kadang jadi makruh, kadang-kadang jadi haram. Bila makruhnya? Makruhnya kalau tidak menyakiti siapa-siapa. Tapi kalau menyakiti, hukum tu tak berbuah lagi. Tapi ada orang tolong cuci dan sebagainya. Maka hukumnya haram kalau menyakiti tu. Menyakiti orang tu. Tengok tak, najis banyak kat situ. Bau tahi lagi, bau kencing lagi. Menyebabkan orang menyumpah. Jadi marah orang. Maka hukumnya haram pada ketika itu. Baik, kemudian sekalipun kita kata apa? Jangan buang air di tepi-tepi jalan. Tepi tempat orang lalang. Itu menyakiti itu. Jadi jangan sini maksudnya haram. Kalau menyakiti itu jadi haram. Okey. Tempat orang berteduh. Kemudian di tempat-tempat orang berteduh. Berteduh bukan maksiat tau. Bukan tempat maksiat, berteduh. Sementara tunggu duduk bawah pokok tu, bagi sejuk sikit, tak ada kena panas. Jadi haram kalau kita buang besar kecil tempat orang berteduh tu, menyakiti orang. Dan di tempat-tempat orang berbual dari hal yang tidak maksiat. Tapi kalau tempat tu tempat maksiat, silakan. Tak haram kalau kita buang kecil, buang besar tempat tu maksiat. Contohnya tempat tu tempat orang main judi tu. Malam tu dia pun tak ada, kita buang yang besar banyak-banyak tempat situ. Lepas tu kita pergi. Tengok-tengok kan. Besok orang tu nak main judi. Habis tarik banyak kat situ. Jadi apa? Orang tu lari. Selamat daripada maksiat. Selamat daripada main judi. Baik. Tak haram, tak haram. Sebab buat maksiat tu haram. Bahkan boleh jadi dapat pahala. Sekiranya dibuang besar kat situ. Maka orang tu selamat daripada maksiat. Maka boleh jadi dapat pahala tuan-tuan sekalian. Okey. Haram buang air di atas kubur. Di atas kubur. Kalau tepi tak apa lagi. Atas tu kubur tu kan kita buat batas tu. Macam batas tu. Ataupun ada di tempat dia tu. Yang tu tak boleh. Atas tu kerana menghina. Membuat kepada penghinaan kepada orang di bawah tu. Walaupun tak kena dia sekalipun. Tapi seolah-olah kita menghina dia. Seolah itu rumah dia. Kampung dia situ. Kita buat besar itu. Marah tak? Sepatutnya marahlah. Sepatutlah hukumnya apa ni? Hukumnya adalah haram. Haram buat yang besar di atas kubur. Baik. Ya. Tuan-tuan ya. Di antara adab tuan-tuan ya. Adab buat yang besar, buat yang kecil itu kan. Cara duduk tu. Cara duduk tuan-tuan tu. Cara duduk ni kan. Saya pernah lah masa nak buat rumah dulu. Saya minta kontraktor tu buat. Buat tuan-tuan ya. Kaki kiri rendah, kaki kanan tinggi macam tu. Tinggi sikit. Kenapa kena buat macam ni? Sunnah macam tu, sunnah. Maksudnya kaki kiri tempat kita pijak tu rendah daripada kaki kanan. Kenapa? Sebab usus besar kita ada di belah kiri. Ada di belah kiri. Jadi bila kita rendahkan situ, maka dia senang keluarkan najis. Tu dalam dia kata dia. Dalam kitab ni dia kata dalam kitab ni dia sebut tuan-tuan ya. Mana kalau dalam yang Arab ni
Nanti saya tengok dalam ni ada sebut. Cara duduk tu pun sunnah. Tapi tuan-tuan, kontraktor ni dia tak boleh buat macam tu. Kenapa? Sebab mangkuk tandas dengan tu datang sekali dah tu. Dia datang sekali tuan-tuan sekalian. Jadi nak buat tak boleh. Kecuali kalau tandas tu macam dulu-dulu, dia guna batu kan. Jadi kita boleh rendahkan sikit. Rendahkan sikit tempat pijak tu belah kiri tu. Pasal apa? Sebab dia kena macam tu. Sunnahnya macam tu. Bukan duduk macam pasien sekarang rumah kita ni. Dia pasien duduk atas mangkuk tu terus. Bukan mencangkung. Jadi sebab itulah tuan-tuan pada hari ni kan. Itu sebenarnya Yahudi punya cara tuan-tuan. Yahudi ada dalam ni ada. Dia kata kan al-i'timadu ala rijlihil yusra wa takunu yumna mansubatan. Tengok. Dia kata al-i'timad, berpegang ataupun berteleku di atas kaki kiri. Kaki itu rendah sikit. Wa takunul yumna mansubatan. Yang kanan tu kita tegakkan. Yang ni duduk bawah sikit. Jadi yang ni rendah. Pijak macam tu. Jadi senang keluar najis tu. Tu di antara tu tuan-tuan sekalian. Tu cara duduk tu ada sini sebut macam tu. Baik. Kemudian yang penting tak sebut dalam kitab kita ni apa dia? Adamu hamli zikrillah aw kulli mu'azzamin kasmin nabi wa mithlu al-kutubil am'ama ilmiyah wa asma'ul ulama wa insaha. Tengok ya tuan-tuan ya. Ini penting ni. Adamu ketiadaan menanggung membawa zikrullah. Tengah buat yang besar tu bukan disuruh kita zikir. Tuan buat apa kecil la ilaha illallah ni keluar bawah lubang dubur keluar. Mulut la ilaha illallah la ilaha tak boleh. Ketiadaan menanggung nama zikrullah tu. Bukan tengah zikir lah. Au kulli mu'azzamin ataupun dia kata tiap-tiap yang dibesarkan. Tidak membawa. Muhammad tu tidak membawa tiap-tiap yang diagungkan. Contohnya apa ni? Contohnya apa? Dia kata kasmin nabi, seperti nama-nama nabi. Janganlah. Jangan bawa nama nabi. Sebab tu kalau ada pakai cincin tu ada nama Nabi Muhammad, tak boleh tu. Tak boleh, kita tak boleh bawa ke tanah, tak boleh. Wa misluhu, dan seumpamanya lagi al-kutubil ilmiyah, kitab-kitab yang ilmu syarak ni. Jangan. Hatta dan wa asma'ul ulama, nama-nama ulama pun jangan kita bawa. Jangan awak pun bawa. Kemudian tu di antaranya lah. Sebab itulah kalau ada pakai cincin ke atau rantai atau buah rantai tu yang nama Allah tu, jangan pakai yang tu. Pasal apa? Sebab membawa nama yang dibesarkan. Jangan. Jaga tu baik-baik tu. Ni dalam ni banyak lagi ni. Banyak lagi tuan-tuan, banyak lagi apa ni yang ni lah. Tapi semua saya sebut yang penting-penting je. Kemudian masa buat yang kecil, buat yang besar tu, walaupun di dalam tandas jamban ataupun di luar pada tandas jamban tu, di padang tu, bahawa apa? Dia kata, dia sebut dalam ni, alla yanzura ila sama. Jangan tengok ke atas, jangan dongak. Masa buat yang kecil masa tu, jangan dongakkan langit. Jangan. Au ila farjihi. Atau ada kemudian dia, tadi sebut dah. Au ila ma yakhruju minhu, ataupun kepada barang yang keluar daripadanya, jangan tengok. Walakin yanzuru amamu. Apa nak tengok kat mana? Tengok kat depannya lah. Duduk mencangkung, tengok kat depan aja. Tengok kat depan, jangan tengok kanan, tengok kiri, tengok bawah, tengok atas, tengok pula apa yang keluar. Jangan. Itu hukumnya makruh. Makruh. Baik. Kemudian kan, ini pun kadang-kadang berlaku juga ni. Alla yabsuqa, bahawa jangan berludah. Jangan berludah. Tengah buat yang besar tu, jangan. Pasal apa? Sebab air liur kita tu ada penjaganya daripada malaikat. Jaga ya. Baik. Kemudian alla ya'basa biyadihi. Jangan bermain-main dengan tangan. Main tangan tengah-tengah buang besar wajib, jangan. Okey. Itu di antaranya lah. Itu yang penting-penting tu. Baik. Kemudian
Yang penting lagi apa dia? Lepas buang air kecil, lepas buang air besar tu, hendaklah istibrak. Apa istibrak tu? Berdaham-daham. Itu sebahagian tau. Bukan berdaham saja. Cara istibrak laki-laki perempuan lain. Ya? Ay yastabri ay yata'akkada min huruji baqiyatil bauli al-mawjudi fi qasbi zakari. Walahu adatu kafiyatu minha ay yastabri bitanahnuhi. Dengan bertanah nuh. Apa tanah nuh tu? Berdaham-daham. Lepas buang kecil tu, bagi dia bergegar, dia apa ni, otak dalam tu bergerak-gerak, dia buat keluar semua sekali. Berdaham-daham. Okey. Kemudian ataupun disebut dalam ni, bi imrari isma'il yadil yusra as-sababati. Tahta qadib. Qadib tu maksudnya di bawah apa ni, di antara tubuh dengan kemaluan tu, kita lurut dia, urut-urut. Tarik dia keluar. Itu imrar tu, lalu melalukan. Kemudian itu yang kedua. Tadi berdaham, lepas tu urut, kita urut. Kemudian ada bid natri salasan. Bi ayuh dekat zakarahu. Bid natri. Natri tu maksudnya kita gerak-gerakkan kemaluan tu. Okey, kalau perempuan macam mana? Kalau perempuan ni ialah menepuk pehanya, tepuk-tepuk peha. Perempuan kecil tu tepuk-tepuk peha dia, kiri ataupun kanan. Kiralah tu di antaranya cara nak mengeluarkan saki-baki najis yang ada. Tu benda-benda yang penting lah. Yang penting yang saya sebut dalam ni tuan-tuan ya, berdasarkan pada dalam kitab ni lah. Kemudian satu lagi hal tuan-tuan yang jangan bercakap tengah buat air besar, tengah buat kecil, jangan cakap walaupun dengan telefon sekalipun. Alla yabula fil mutahaddisin nas sawaun akana zilan. Ada dalam ni dia kata yang kalau dalam yang Arab dia kata mana tengok ya, alla yatakallam, bahawa tidak bercakap. Jangan cakap-cakap. Jangan bercakap-cakap. Halah rudil furad. Berikir Allah. Dia kata jangan bercakap-cakap. Jangan cakaplah. Jangan bercakap dengan dalam telefon ke ataupun seorang duduk luar, seorang duduk dalam. Sembang duduk tu. Yang seorang tanah tu cakap dengan luar tu. Sembang. Jangan. Baik. Diam je lah. Diam saja dalam tanah tu. Sampailah selesai kerja kita tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi itu di antara yang penting-penting lah. Tapi adab-adab tu banyak lagi. Cuba kalau kita baca nanti ni, nak menyebabkan jadi panjang masa kita. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Okey, ada soalan tak? Apa? Apa dia? Apa hukum mandi bogel? Pertama, hukum mandi bogel tu haram. Mandi bogel kat mana tu? Mandi bogel di tengah orang ramai. Itu haram. Okey, hukumnya haram. Mandi bogel ni kat mana ni? Kolam masjid tu, berbogel dia, orang semua tengok. Haram. Baik. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, hukumnya harus. Harus. Bila mana? Bila mandi berbogel dalam bilik air yang tertutup. Baik, ada setengah ulama kata makruh. Dia kata mandi bogel tu makruh. Dan tidak ketinggalan juga ada yang mengatakan haram. Tapi sebenarnya hukum mandi bogel ni, kalau tengok dalam kitab ada menuntut ni, nanti sampai bab mandi hadas tu, dia nampak cenderung kepada mengatakan tak haram dan tidak makruh, bahkan harus. Bahkan harus mandi berbogel. Baik. Wallahu alam. Ada lagi tak? Ada soalan-soalan lain? Seminit 2, insya-Allah. Ada soalan?
Saya tambah sikit lagi tau. Ini sebahagian daripada adab buang air kecil, buang air besar di tempat yang bukan disediakan untuk buang air besar, untuk buang air kecil. Yang ni dalam semak, dalam hutan. Allah yastaqbila syamsa wal qamara nadban. Dia kata jangan menghadap kepada matahari dan jangan menghadap kepada bulan. Jangan menghadap matahari dan jangan menghadap kepada bulan atas jalan sunat, yakni sunat kita buat air kecil, buat air besar. Kalau di padang ke, di tengah lapang ke, jangan menghadap kepada bulan dan jangan menghadap kepada matahari. Jangan menghadap. Maksudnya atas jalan sunat lah. Sunat. Kalau menghadap juga, maka tak dapat pahala lah. Kalau kita tak menghadap, dapat pahala. Sebab sunat tu, kalau kita buat, dapat pahala. Kita tinggalkan, berdosa. Tak. Sunat tu ialah betul. Kalau kita buat, dapat pahala. Tak menghadap matahari, tak menghadap bulan, dapat pahala. Tapi tak berdosa kalau kita menghadap matahari dan kita menghadap kepada bulan, tidak berdosa. Dia kata wala yukrahu istidbaruhuma, tidak makruh menghadap kepada kedua-duanya. Baik. Nanti tengok dalam ni, tolong. Soalan dalam chat. Okay, baik. Dalam ni satu soalan ni, kalau di semak yang tak ada pengadang. Semak tak ada pengadang. Jadi kan, semak tu sendiri dah boleh jadi pengadang dah sebenarnya. Semak tu, semak tu maksudnya penuh dengan lalang ke apa ke kan. Semak tu sebenarnya boleh dah. Semak tu dah boleh dah. Maksudnya dah boleh jadi penghalang dah. Semak kan. Ataupun kita cari tempat yang mungkin ada bukit sikit, tanah tinggi sikit, ataupun belakang pokok, cari tempat yang ada dinding, ada penghalang daripada orang ramai. Jadi bolehlah. Kalau semak yang tak ada penghalang, terdedah macam tu, kalau ada orang nampak aurat, maka hukumnya haram sebab ternampak aurat kita, kita dedahkan aurat kita pada orang ramai. Kecuali lah kalau macam dibendang ke, ataupun di tempat yang padang bola ke, tu tak ada masalah. Kita kena buatlah. Buat kain ke apa ke, buat. Asalkan ada penghalang supaya jangan nampak kita punya aurat. Baik. Ada soalan lain? Apa soalan? Oh, ada soalan pula dalam ni. Baca surah khabar pula. Tengah buang yang besar, baca surah khabar. Baca surah khabar pula tuan-tuan. Relax. Sebenarnya kan, masa kita buang air besar, buang air kecil ni kan, dia bukan boleh buat apa-apa. Nak baca surah khabar ke, tak boleh. Tak boleh. Dia dalam masa kita buang air besar ni, kita tumpu kepada buang air besar tu aja. Sebab itu tu, nak bagi penyakit kita keluar tu. Dia tengok depannya masa tu. Tengok depannya. Tak boleh macam tengok buku, tengok kitab betul lagi, tengok surat khabar pula. Jangan. Jangan. Boleh jadi makruh macam tu. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Daripada apa ni? Cik Anis ya. Adakah betul sekiranya kita tidak tutup pintu tandas syaitan akan keluar bersama kita dan berkenaan bilik kita sekiranya itu berada dalam bilik? Masya Allah. Ini pandangan mana pula ni? Jadi Assalamualaikum Ustaz. Adakah betul sekiranya kita tidak tutup pintu tandas syaitan akan keluar bersama kita dan berkeliaran dalam bilik kita sekiranya itu berada dalam bilik? Yang ni tuan-tuan dalam masalah ni tuan-tuan, syaitan, iblis ni syaitan lah. Tuan-tuan
dia sentiasa nak menyakiti kita dan dia sentiasa sebab Allah sebut inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan tu bagi manusia musuhnya nyata. Bukan kira pintu tanda tutup terbuka tak. Sebab syaitan tu bukan gambarannya macam jisim kita, jasad kita ni tak. Dia seperti dipanggil jismulatif. Dia jisim yang lembut. Dia boleh masuk macam angin tu. Lubang mana dia boleh keluar, dia boleh masuk. Bukan kira masalah kita tutup tandas, tutup tandas ke, tak terbuka tandas ke. Bukan kira macam tu. Buka ke tutup ke, kalau kita tak baca doa tadi, maka dia akan mengambil peluang untuk menyakiti kita. Bukan masalah pintu tandas tutup ke buka ke, tak kira. Jadi syaitan tu cara kita nak selamat daripada dia, sentiasa kita jaga diri kita daripada apa? Daripada benda yang menyebabkan dia tu dah jadi kuat. Jadi kita baca doa. Sebab itulah nak tidur pun ada doa dia. Bismikallahumma ahya wa amut. Kena baca ayat ni, surah ni. Pasal apa? Sebab syaitan lah tu. Nak lindung diri pada syaitan tu tuan-tuan sekalian. Nak baca 3 kul, baca surah, nak baca surah baca ayatul kursi dan sebagainya. Bukan masalah pintu tanah tu buka ke tutup ke, tak kira lah. Dia tak kira macam tu. Tu wallahu alam. Baik. Kemudian ada Cik Azrin tanya ni kan, Assalamualaikum Ustaz, jika mandi bersama anak-anak yang mumayyiz tu dia dah tahu dah kanan kiri, dengan pakai seluar dalam kecil saja, tak boleh ni. Pasal apa? Sebab kan bila kanak-kanak yang sudah mumayyiz, dia dah boleh fikir dah. Jadi bila kita pakai seluar dalam saja mandi dengan dia, maka dia akan nampak aurat kita. Jadi akan terkesan. Dengan nampak aurat tu akan terkesan dewasa nanti. Jadi macam mana? Apa hukumnya? Dan apa cara terbaik? Cara terbaiknya pakai kain basah daripada pusat ke lutut. Macam tu. Jadi jangan depan kanak-kanak kita dapat. Pasal apa? Sebab bapa dengan anak dia masih lagi ada batas aurat dia. Apa dia? Di antara pusat dan lutut tu masih lagi jadi aurat dengan anak kita walaupun lelaki sekalipun. Jangan pakai seluar dalam saja. Jadi boleh jadi jatuh kepada haram sebab mempengaruhi anak tu. Tengok aurat kita. Nanti dia besar nanti ni, boleh buka pakai seluar pendek ni. Tu dah memberi kesan kepada pemikiran anak kita, tuan-tuan sekalian. Jangan baik. Okey, kemudian Assalamualaikum Ustaz. Boleh tak kita buang air kecil ketika mandi dalam bilik mandi ke tidak tahan nak buang air kecil? Boleh je. Asalkan adab tu jaga. Adab tu jaga. Ketika mandi dalam bilik mandi, ketika mandi buang air kecil, boleh je. Dan tidak menyakiti orang lain. Tak ada masalah. Tapi lebih baiknya ginilah. Lebih baik. Kalau pergi ke tanah Arab, tuan-tuan, lebih-lebih lagi kalau di Yaman, di Hadramaut, dekat Tarim sana, tuan-tuan. Dan kita tengok ulama-ulama sana. Saya contohkan ulama terkenal tu, Imam Haddad, Al-Habib Abdullah Ibn Alawi Ibn Muhammad Al-Haddad. Tandas di rumah dia tu, dia ada tempat yang khas untuk buang air kecil sahaja. Dengan buang air besar, tuan-tuan sekalian. Jadi bila sebut air besar ni, biasanya buang air besar ni sekalilah dengan buang air kecil tu. Dia tak maunya buang air besar tanpa buang air kecil. Tak ada berlaku macam tu. Tapi buang air kecil tanpa buang air besar ada. Tapi kalau buang air besar, tanpa buang air kecil tu nadir sangat, jarang-jarang sangat. Jadi yang eloknya macam tu lah. Tapi kita tak mampu nak buat macam tu, tak apalah. Bilik air kita, tempat mandi kita tu, kita nak buang air kecil, tak ada masalah apa-apa sebenarnya. Tapi adab-adab tu kita kena jaga. Macam tu je. Baik, wallahu alam. Baik, insya-Allah kita tangguhkan dulu pengajian kita. Dan insya-Allah lagi 2 minggu akan datang, tuan-tuan sekalian, dan kita akan baca pula kitab fiqh ni insya-Allah. Sekadar tu dulu. Wallahu a'lam bissawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya azim sultan, ya qadim al-usan, ya da'iman ni'am, ya kasirul jud, ya wasi'al ata', ya khafiyul lutuf, ya jamil sana, ya haliman la ya'jal. Salli ya Rabbi ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim wa radu sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakaman fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal kahala ya min syara kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawiyya kulli da'if wa ya ma'mana kulli maqi yasir alaina kulli asir fatasrasi ala kasir. Allahumma ya man la yahtaji lan bayan wa tafsir hajatuna kathir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa khama yakhafu minka wa khafu ma la yakhafu minka. Allah bihaqqi ma yakhafu minka najina bima la yakhafu minka. Allah bihaqqi sidna Muhammadin ahrasna bi'ainika lati la tana wa kunafna bikanafika alladhi la yurab warhamna biqudratika alaina fala nalaka tasqatana wa raja'una wa sallallahu ala sidna Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.